Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa nusalli wa nusallim hadha an-nabiyyil karim وحبيبنا وشفيعنا وارزقنا ومولانا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah dan kurnia serta inayah daripada Allah Azza wa Jalla, kita dapat berhimpun dan bersama pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan keberkatan, kerahmatan, keampunan daripada Allah Azza wa Jalla sentiasa melimpah ruah ke atas kita. Alhamdulillah, dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat kesihatan, dengan nikmat akal, dengan nikmat ruang masa yang lapang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, kita gunakan segala nikmat tersebut semata-mata untuk melakukan perkara yang mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, dalam menghadirkan kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ini di antara nikmat yang sekali-kali jangan kita lupa, jangan sekali-kali kita tinggal, jangan sekali-kali kita lalai dengan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Kerana di antara nikmat yang saya sebutkan tadi ni, di antara nikmat sebesar-besar nikmat, nikmat yang kata yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu nikmat untuk kita merasai kelazatan dan kemanisan iman dalam kehidupan kita. Maka setiap nikmat tersebut kita gunakan, kita gunakan dan kita imarahkan nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita dengan perkara yang bermanfaat. Nescaya kita akan digolongkan oleh Allah di kalangan hamba-hambanya yang bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada malam ni kita akan menyambung kembali bacaan kita Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad, iaitu membimbing hamba Allah menuju jalan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak dapat tidak dalam kehidupan kita, bila kata kita ingin pergi kepada hidayah daripada Allah, yang pertama didasari dengan ilmu pengetahuan. Ini yang penting. Bila kita adanya ilmu, kemudian kita beramal. Bila kita beramal, kemudian kita beristiqamah. Kerana tiga inilah yang akan didatangkan oleh Allah akan keikhlasan. Kerana didatangkan oleh Allah, tiga perkara inilah akan didatangkan oleh Allah ataupun direzekikan oleh Allah kemanisan dalam beribadat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ada di antara kita, kenapa selalu aku lakukan baca Al-Quran, kenapa aku berpuasa, kenapa aku banyak solat sunat, tapi kenapa jiwaku masih lagi tidak tenteram, kenapa jiwaku ni masih lagi belum mendapat kenikmatan dalam beribadah. Maka perkara yang kita ingat, soal kemanisan, soal keikhlasan itu adalah datangnya rezeki. Allah Ta'ala akan rezekikan kepada kita. Bermakna kita berusaha, yang nak bagi keikhlasan, kemanisan tersebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara jalan untuk pergi kepada hidayah daripada Allah Azza wa Jalla adalah kita mengingati perkara-perkara yang akan kita hadapi, berupa ataupun berunsur kepada ketakutan. Bagi orang awam, bermaknanya perkara yang dia nak belajar,
Perkara yang nak memberi galakan, menaikkan semangat, iaitu apa? Iaitu mengingat akan ketakutan. Ketakutan kita yang pertama di alam barzakh. Ketakutan kita di antara ketakutan yang paling awal, iaitu menghadap sakaratul maut. Bermakna ini di antara benda yang akan membawa kita ni kepada mana? Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih lagi berlegar dalam tajuk berkaitan dengan sakaratul maut, iaitu permulaan. Bagaimana kita nak berada dalam sakaratul maut sehinggalah nyawa kita tersebut ataupun roh kita tersebut telah diangkat, dipindahkan oleh Allah daripada alam dunia ni kepada alam yang lain. Bila orang tanya di manakah letaknya roh orang baik, maka sudah pasti diletakkan di Iliyin. Kemudian di mana diletakkan orang-orang jahat, maka diletakkan di Sijin. Ada ulama yang menyatakan bahawa roh orang-orang beriman seperti yang telah kita baca pada kuliah yang lepas, ada dalam satu tempat, yang mana satu tempat tersebut ada kebun. Di situ dinamakan Baydai. Maka di situlah diletakkan roh orang-orang yang beriman. Buat apa nak pulang ke tanah, ke bumi tersebut? Tidakkah di sana cukup keberuntungan, cukup keindahan? Untuk apa kita pulang? Untuk apa kita pulang? Sebab itulah bila orang mendakwa, mereka boleh memanggil roh sipulan bin sipulan untuk datang, maka itu di antara satu pembohongan. Walaupun dia datang, suara macam suara dia, tanya dia ingat. Umpamanya, kalau saya mati, kan orang panggil, contoh, kan orang panggil roh, orang suruh roh datang. Datang roh tersebut, roh saya, orang anggap roh lah, tapi hakikat bukan roh. Kemudian tanya, ini Ustaz Syah ke? Ataupun ikutlah nama Syaful Rizal ke? Ya. Dulu belajar di Mesir ke? Ya. Dulu sekian-sekian? Ya. Nampak? Betul itu roh. Orang akan mendakwa betul. Kita boleh panggil roh Ustaz Syah. Nampak? Betul. Maknanya itu bukan roh. Itu adalah qarin. Qarin kita ni sejak daripada kita lahir, dia sudah ada menemani kita. Dia pergi ke mana, tak akan tinggalkan kita. Itu setianya qarin. Nama pun qarin. Qarin ni semuanya tidak beragama Islam, melainkan qarin Nabi SAW yang masuk Islam. Qarin lain semuanya dalam keadaan kufur ataupun kafir kepada Allah. Nak tahu qarin tersebut, kalau qarin dia gemuk, orang tersebut kurang amalan soleh. Kalau nak tengok qarin, kalau tengok qarin dia kurus, amalan kebaikan dia cukup banyak. Maka qarin inilah yang sentiasa yang boleh menghafaz apa yang dibaca, apa yang dicakap, apa yang disampaikan, qarin ingat. Maka sebab itu dia boleh tahu sekian pada tarikh hari bulan. Kalau hang betul-betul roh Ustaz, orang tanyalah, betul roh Ustaz Syah ni dia mengajak surau Masjid Sungai Lima ni bila? Minggu ke berapa? Dia jawab betul hari Sabtu minggu yang kedua. Tepat? Nampak aku kata dah, memang roh. Itu bukan roh, tapi itu adalah qarin, peneman kita. Kan ada banyaklah riwayat bila kata kita ni mati, qarin tersebut akan melata. Ada yang kata qarin ni duduk di kubur kita, ikutlah. Kan, tetapi yang nak sebutnya bila kata roh kita boleh panggil roh tersebut, ada orang yang mendakwa itu di antara penipuan yang besar. Kan, kalau kata kita boleh panggil roh, kita nak panggil roh siapa yang pertama? Sudah pastilah roh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Kita nak panggil, kan? Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, hadis ni sahih tak sahih, dhaif ke hasan ke, betul ke apa yang kamu ungkapkan? Kan sudah pasti itu yang layak untuk kita memanggil roh tersebut. Tapi roh tersebut sudah berada di alam yang lain. Kan sudah berada di alam yang lain. Sebab itu ramai orang yang mendakwa boleh memanggil roh syekh itu dan sekian-sekian. Kan dia berubah, dia panggil, aku akan panggil roh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Buat apa? Nak mengubat orang, nak buang hantu. Buang masa saja. Kalau kata boleh datang pun buang masa saja tuan-tuan. Kan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani seorang ulama, seorang wali Allah, hang panggil nak buat berubah. Buat apa? Hang panggil mengajak kitab. Itu contoh. Kan panggil roh Imam Syafi'i mengajak kitab. Itu di antara perkara-perkara yang didakwa oleh manusia hari ini. Mereka boleh memanggil roh. Roh sudah berada di satu alam yang penuh dengan ketenangan.
kan, yang penuh dengan yang penuh dengan orang kata apa, kenikmatan. Kalau soleh, orang-orang soleh, buat apa nak kembali ke bumi yang penuh dengan kejelekan? Itu di antara dia. Baik, masih lagi berlegar pada alam roh. Baik, kita sambung pula muka surat yang ke-13. Telah berkata oleh Syekh Abdul Rauf Fansuri rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang bernama Sakaratul Maut. Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri ni di antara salah seorang ulama yang awal 1918 dulu ni, kita ingat tarikh dia, bahawa di antara ulama tasawuf yang cukup banyak isu, kan, cukup banyak isu lah di antara ajaran-ajaran dia. Untuk saya katakan sesat, wallahu ta'ala a'lam, biarlah ulama yang dahulu yang menghukumkan beliau. Saya tak pandai, sebab di antara dia bukan bidang kita dan bukan kepakaran kita. Baik, jadi disebut di sini Syekh Abdul Rauf Fansuri, kan, mungkin Fansuri ni salah seorang ulama tasawuf yang terkenal juga, yang cukup banyak kontroversi satu ketika dahulu. Baik, rahimahullahu ta'ala, kita tengok apa dia kata di dalam kitabnya yang bernama Sakaratul Maut, bahwasanya aku dapat di dalam kitab bahasa Jawi. Maksudnya zaman dia tu pun dah lama dah, bermakna ada lagi yang telah menulis kitab Jawi sebelum dia kata aku dapati dalam kitab bahasa Jawi, kan. Sebab itulah dalam persoalan tentang ketika jenazah diturunkan ke dalam kubur, kan, maksudnya kita azankan, kan, kita di sini tak beramal, tapi ada setengah tempat-tempat yang mungkin di sebelah Indonesia masih ada yang amal, kan. Maksud pendek katanya diturunkan ke dalam liang, diazankan. Kias dia adalah apabila kita dilahirkan kita diazankan, apabila kita dikuburkan maka juga kita juga diazankan. Itu di antara kias daripada ulama-ulama lah, ulama-ulama tersebut, ulama-ulama Jawi kita yang lama. Baik, kemudiannya lagi bahawa bahasa Jawi bahwasanya datang pada ketika sakaratul maut. Ketika seseorang berada dalam keadaan sakaratul maut itu, beberapa rupa yang banyak, dalam rupa yang banyak, macam-macam wajah yang akan datang kepada kita. Ni cerita, dengar dulu. Baik, yang banyak, maka apabila datang kepadanya rupa yang hitam, maka itu iblis. Itu iblis. Maka hendaklah ia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah huwa. Kan, dalam masalah zikir huwa tu kan dia ada masalah zikir juga, kan. Jadi pendek katanya hu, kan, perbahasan ulama tentang boleh tak boleh ada orang putihkan. Tapi bila kita sebut huwa ni maknanya Allah lah. Kita terus kepada Allah, huwa. Ada di antara jalan-jalan yang digunakan untuk berzikir dengan cara ni. Tapi orang awam macam kita belum lagi layak untuk menggunakan kalimah zikir seumpama ini. Ingat, kan, tak lagi duk huwa. Bini mai report, ustaz, suami saya, ya Allah kenapa awak duk huwa lah. Duk atas tingkat sembahyang duk huwa. Buat apa? Kan, itu yang akan menimbulkan fitnah. Baik, huwa itu di antara dia yang disebut oleh Abdul Rauf Al-Fansuri tadi ni. Baik, apabila datang kepadanya rupa yang kuning, rupa kuning, maka iaitu syaitan Yahudi. Atas lagi rupa yang banyak, yang hitam, iblis, maka hendaklah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah huwa. Dan apabila datang kepadanya orang yang berada dalam sakaratul maut itu rupa yang merah, maka iaitu syaitan Nasrani. Dibahagi-bahagi pula. Maka hendaklah ia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah huwa. Dan apabila datang kepadanya rupa yang kuning, setan kuning pula dah, maka iaitu syaitan Yahudi. Ada warna rupanya, Yahudi warna tu, Nasrani warna ni. Maka hendaklah ia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah huwa. Dan apabila datang kepadanya rupa yang
rupa yang putih. Dia macam nun kan, dia macam nun. Tapi dia titik dua, rupa yang putih, maka iaitu rupa Nabi Muhammad, iaitu malaikat rahmat yang merupakan dengan rupa Nabi. Kalau mari jumpa lembaga warna putih, dia kata itu adalah rupa Nabi Muhammad yang dijelmakan oleh malaikat rahmat. Yang dijelmakan, yang dirupakan daripada malaikat rahmat, rupa Nabi Muhammad. Maka hendaklah ia mengucap Masya Allah kana minal mu'mininal haqqa. Setelah itu maka datang malaikat rahmat itu kepada pihak kepala manusia. Dan manusia yang sakaratul maut itu seperti bulan penuh purnama 14 hari. Kan, kalau bulan 14 tu dia dah penuh dah. Kan, maksudnya berseri-seri. Itu dianggap sebagai perumpamaan ataupun tasbih. Kan, tasbih muka yang bercahaya ni. Kan, muka yang bercahaya, yang cantik, berseri, penuh ni, kita tengok pun puas hati rupa tersebut, seronok, sejuk mata. Bukan kata bulan 14 tu turun tak, tapi umpama tasbih. Kan, tasbih ni perumpamaan pada kecantikan, keelokan, kesempurnaan. Kita tengok rupa tersebut pun, kalau sakit pun hilang, kalau takut pun berani. Itu nak sebutnya pada wajah kesempurnaan yang ditasbihkan kepada bulan purnama itu sendiri. Baik, kemudian dan apa datang rupa yang putih, maka hendaklah ia mengukir manusia yang sakaratul maut itu seperti bulan penuh purnama 14 hari. Cahayanya memenuhi 7 petala langit, dan adalah di dalam cahaya itu suatu rupa kita, yakni rupa orang, rupa kita. Bila tengok satu cahaya tersebut, kemudian datang tengok muka malaikat itu dengan cahaya, kemudian cahaya daripada muka tersebut ni seolah menerangi alam ni. Kan, menerangi alam ni. Dan juga bila menerangi alam ni, tiba-tiba di atas sana kita melihat satu wajah. Wajah siapa? Wajah muka kita, yakni rupa orang yang hendak mati itu. Rupa orang yang berada dalam keadaan sakaratul maut itu. Bukan rupa Tuhan. Bukan rupa Tuhan. Bukan rupa Tuhan, kerana ia siapa? Ia Allah Subhanahu, maha suci ia, wa ta'ala, dan maha tinggi ia. Kan, maha suci daripada sifat yang menyerupai makhluk dan juga sifat kekurangan. Maha tinggi ia daripada makhluk ataupun ciptaan dia. Baik, tiada dapat dirupakan dia, dan juga Allah Ta'ala ni tidak dapat dirupakan akan dia, akan wajah Allah Ta'ala, tak tergambar. Sebab itulah, kan, di antara perkara yang cukup nikmat iaitu bagi ahli syurga apabila mereka mampu ataupun boleh melihat wajah Allah siang dan malam. Bagi mereka yang kedudukan mereka itu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, darjat mereka. Mungkin kalau kita duduk di syurga yang paling bawah, mungkin kita tidak akan dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala mengikut kepada amalan-amalan seseorang tersebut. Kan, tapi sekiranya kita mendapat syafaat Nabi SAW, ulama menyebut syafaat ni ada 5 peringkat. Di antara peringkat yang paling yang ada peringkat yang kelima, syafaat tersebut Nabi ni boleh menaikkan seseorang yang berada di kedudukan syurga yang paling rendah, naik kepada kedudukan syurga yang paling tinggi. Sebab itulah kita kena memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW dan sentiasa mengikut jejak langkah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Kan, kebanyakan kita hari ni mungkin kurang. Kita mungkin hanya ikut Nabi ni mungkin pada janggut, mungkin pada jubah, mungkin pada serban. Kan, maknanya kesemua itu adalah sunnah Nabi, termasuk dalam sunnah.
Sunnah ni iaitu perkara yang disandarkan kepada Nabi, baik pada pakaian, baik pada perbuatan, baik pada percakapan, baik pada takrun Nabi. Kesemuanya perkara tersebut termasuk dalam sunnah. Kalau Nabi suka makan pun apa pun, itu juga adalah sunnah. Dan juga kita jangan hukum kalau orang yang tidak suka makan delima yang Nabi suka makan, kita kata dia tidak menyalahi sunnah, itu salah. Tapi kalau kita nak menganggap bahawa sekiranya aku suka makan delima, aku itu tergolong dalam orang yang menyukai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Itu di antara benda yang kita kena ingat. Nabi suka makan buah apa, Nabi suka makan apa, kan Nabi suka makan apa. Maknanya kalaulah kita di kalangan orang yang begitu memberati sunnah Nabi, nescaya kita lah akan mendapat, mungkin inilah syafaat yang akan kita dapat. Pendek katanya, adakah kalau kita mengikut sunnah Nabi pun kita akan dapat. Tapi kalau kesungguhan kita mengikut sunnah Nabi, bermaknanya kita akan selamat. Makna ikut sunnah Nabi ini bukan berkisar kepada pakaian, bukan berkisar kepada apa yang ditonjolkan, tapi berkisar juga kepada amalan, tapi berkisar juga kepada tanggungjawab. Tanggungjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, sebagai seorang suami kepada isteri-isteri. Kan, kita hari ini hanya melihat sunnah Nabi bila berkahwin lebih daripada satu ni, kita nampak 2, 3, 4. Tapi kita tak nampak dalaman fungsi Nabi sebagai seorang suami. Yang pertama, Nabi ada sifat sabar. Sabar Nabi melayan kerenah para isteri. Kan, yang tu kita tak nampak. Kita, bila kita nampak kekurangan isteri kita, terus kita katakan kita melam, kita menyampah, kita meluat. Kan? Tapi Nabi tidak pernah gunakan perkataan seumpama ini. Bahkan yang ada pada Nabi adalah sifat sabar Nabi terhadap para isteri dia. Kan? Terhadap para isteri dia. Sebab apa? Nabi seorang yang sempurna. Kan? Nabi seorang yang sempurna dan Nabi mengajar kita untuk mencapai kesempurnaan. Mungkin kita ni tidak akan jadi sempurna, tetapi mengejar ke arah kesempurnaan itu, kita akan berjaya, kita dapat. Pendek kata dia, bila seseorang yang mengejar kesempurnaan, walaupun dia tidak mencapai tahap indeks lah apa nama orang sasaran dia, tapi sekiranya dalam mengejar kesempurnaan, tapi dalam masa yang sama dia boleh menerima kekurangan orang lain, bermakna dia telah mencapai indeks KPI dah di dalam syurga nanti. Itu dia. Kan, nak cari manusia yang sempurna, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak harapkan isteri kita yang paling sempurna. Kan? Tapi kita tidak pernah menjadi seumpama Nabi yang boleh menerima kekurangan orang lain. Maknanya itu kita, tuan-tuan. Maknanya pengisian yang ada pada ajaran yang ada pada Nabi. Baik itu di antara sunnah Nabi. Kan, kalau sunnah Nabi ni dia suka makan paha kambing ni, hak kaki hak depan tu, bermaknanya kita pun kena suka. Hak lain pun boleh makan, tak ada masalah apa. Adakah kalau orang makan ekor kambing, tengkok kambing, kepala kambing tidak menyalahi sunnah? Tidak, tuan-tuan. Maksudnya dia tetap akan orang yang menyukai sunnah Nabi, dia akan melihat apa yang Nabi buat. Seperti mana Abdullah bin Umar, di antara seorang sahabat Nabi yang ketika kecil, tapi dialah di antara orang sahabat yang cukup banyak mengikut jejak Nabi. Nabi pakai baju macam mana pun dia ikut. Satu hari Nabi berjalan, kancing tak bubuh lebih kurang, dia pun buat macam tu. Kan, ada kadang ni bila Nabi berjalan tapak, dia ikut tapak Nabi. Kan, orang yang begitu bersangatan nak mengikut jejak, mengikut sunnah Nabi sangat-sangat. Itu di antara dia. Baik. Tak kala melihat, kita ingat sempurna, al-mu'min al-haq tak kala melihat akan rupa yang tersebut itu tiada asal. Maksudnya kita kenal selawat tadilah. Kan? Sebenarnya tiada, okey, tengok nah. Mana? Pada segala jawi itu, kan dia satu rupa dan lagi maha suci, ya Allah, dia bersifat kekurangan tadi nah. Yang kekurangan tadi, maka adalah segala Subhanahu wa ta'ala tiada dapat dirupa akan dia. Kenapa? Akan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Maksudnya Allah Ta'ala tidak berupa dengan sesuatu rupa. Dan lagi maha suci ia daripada mendatangi. Mendatangi.
Maka adalah segala yang tersebut yang dihikayatkan oleh Syekh Abdul Rauf Fansuri daripada kitab Jawi itu, iaitu datang rupa yang hitam dan yang merah dan yang kuning dan yang putih, itu tiada ada asal baginya, kan? Maksudnya pengarang kitab ni dia datang dia ambil cedok daripada pandangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Kan dia datang, dia kata apa yang didakwa oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri yang menyatakan iblis itu datang dalam rupa yang bentuk bermacam-macam, macam warna-warna sebagainya lagi, maka tidak ada asalnya. Kan bila tidak ada asalnya, tuan-tuan, ulama ni bila dia baca, bukan dia rasa pelik dia terus tolak, tidak. Dia baca, dia pelik, dia cari, dia gali, di mana ambilan, adakah berlandaskan kepada hadis, adakah berlandaskan kepada dia cari. Maka ternyata sepanjang pencarian pengarang kitab ini, Tuan Minal tadi ni, maka tidak ditemui ia. Kalau dia kata kitab Jawi mana? Kitab Jawi mana? Kitab siapa yang karang? Kan sebab itulah ulama-ulama hari ni kalau kita tengok kitab, di situ dia ada pendek kata dia keluarkan hadis, keluarkan ayat Al-Quran. Kalau ada syair, keluarkan syair itu daripada mana? Kan sebab apa? Supaya orang dapat sumber-sumber itu penuh dengan kesahihan. Kan baik, maka tuan pengarang kitab ini dia pun cari, dia kata bahawa apa yang didakwa Syekh Abdul Rauf tadi ni, maka tiada asal. Kan tiada asal baginya sekali-kali pada segala kitab hadis dan pada kalam ulama ahli tasawuf. Kan pengarang kitab tasawuf pun tak ada. Dan demikian lagi ucapan yang tersebut, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah huwa dan masya-Allah kana minal mu'mininal haqq. Tak kala melihat akan rupa yang tersebut itu tiada asal. Maksudnya ucapan-ucapan tersebut tidak ada asalnya. Tak perlulah kita nak ucapkan. Kan maksudnya tidak ada dalil hadis yang menyatakan apabila kita bertemu dengan tadi la ilaha illallah, bila kita nak mati tadi ni kita kena sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah huwa, maka ungkapan seumpama itu tidak ada tempat ambilnya. Mencari merata. Tuan Minal tadi ni memang tak ada. Baik, kemudiannya lagi kita tengok. Baik. Tak kala melihat akan rupa tersebut itu tiada asal. Dia tengok tadi macam zikir-zikir yang saya sebutkan tadi tidak ada asal juga. Dan hanya saja zikir yang diucap oleh orang yang hendak mati dan yang ditalqinkan akan dia, yang sabit di dalam segala kitab hadis dan kitab ulama yang diiktibarkan akan dia ataupun disandarkan akan dia, kitab-kitab tersebut. Maksudnya ucapan apabila kita nak mati, seseorang yang berada sakaratul maut, maka talqinnya tersebut adalah talqin ucapan, iaitu la ilaha illallah mumadai. Tak payah ditambah Muhammadur Rasulullah, cukup la ilaha illallah memadai bagi orang yang nak mati. Tak payah kita meletakkan asyhadu, tak payah. Asyhadu ni hak mula-mula ada ulama kata asyhadu ni wajib hanya sekali seumur hidup kita. Kan tapi kita sering kali kita lafazkan waktu sembahyang tasyahud, kita guna duk saja-saja kita asyhadu alla ilaha illallah kita guna. Kan tapi pendek katanya kalimah yang akhir untuk ditalkinkan kepada si orang mati tadi ni adalah la ilaha illallah memadai dengan kalimatun thayyibah seumpama ini. Bisik dekat dia la ilaha illallah. Kan kadang-kadang mungkin kita tak nampak, kita tak dengar suara dia, tetapi kadang-kadang lidah dia tadi mengucapkan kalimah ini. Kan kalaulah kata la ilaha illallah peranannya pipi baru boleh sebut, payahlah. Tapi kasih sayangnya Allah kepada hamba dia untuk mengucapkan di akhir kehidupan mereka la ilaha illallah, hanya lidah saja yang mengungkapkan kalimah tersebut. Kan itu di antara dia.
Baik, la ilaha illallah jua tiada lainnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah la ilaha illallah fa innahu laisa yaquluha 'indal mauti illa anjathu minan nar. Kan, maknanya di sini disebut, kata Nabi kata, artinya ajarkanlah olehmu laqinu amwatakum la ilaha illallah fa innahu laysa yaqulaha 'indal maut la anjathu minan nar. Artinya ajarkanlah kamu akan orang yang hendak mati. Kan, orang yang nak mati tersebut, ajarkan mereka daripada kalangan kamu, kata Nabi, akan la ilaha illallah. Maka diselurkan, jangan pederah. Kalau dia tak dengar telinga ustaz, yang tu cerita lain lah. Kan dia pakai jenis alat pendengar tu kan. Kan kuat-kuat sikit pun tak apa, tapi duduk di telinga dia dalam keadaan manja. Kan, ungkapkanlah la ilaha illallah kalau dia tak apa nak dengar kan. Tapi kalau orang pekak macam mana pula? Itu payah. Jadi kita tunjuk dia. Tunjuk ni satu kan, la ilaha illallah. Bila orang yang pekak kan, bila orang pekak nak ajaknya tak sebut pun tak boleh. Mungkin sekali kita sebut, tunjukkan dia satu. Ini menunjukkan la ilaha illallah kan. Sebab ada di zaman sahabat, di zaman Nabi tu, Nabi mengajak orang, Nabi tanya orang yang bisu buka, dan sahabat tak boleh, dia tunjuk macam ni kan. Bukan kata Allah di atas, Allah tu maha besar, maha tinggi kan, maha besar, dia faham. Itu dia. Tapi kalau orang yang mungkin tak boleh ni, kalau buta, letih lah juga kan. Kalau buta tak dengar, yang tu kalau orang buta dia tak dengar, tu dia tidak ditaklif dah tuan-tuan. Tak ditaklif dah kan. Dia dah buta, telinga tak dengar. Jadi macam mana kita nak ajak ada agama? Maka orang tersebut tidak termasuk dalam kategori kan taklif. Orang kata apa? Orang yang ditaklifkan kan, orang yang ditaklifkan. Dia bila mati saja di sisi Allah, maka dia akan terus kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu di antara dia. Bahwasanya tiada berkata ia akan dia tak kalah hendak mati, melainkan melepas ia akan dia daripada api nar. Keadaan lagi. Sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Arti barang siapa adalah akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk syurga ia. Arti serta orang yang berbahagia yang dahulu masuknya dengan ketiadaan, terdahulu azab kan. Ini di antara dia. Mungkin ada ulama menyatakan, sekiranya seseorang itu dia sempat melafazkan la ilaha illallah kan, maka bila dia mati nanti, dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Kemudian dinilai, dihitung akan dosa-dosa yang dia lakukan. Sejauh mana dosa dia, dengan dosa tersebut bermaknanya ia akan diazab dahulu. Kalau kata dosa dia tersebut melebihi kebaikan kan. Tapi kalaulah kata dia dikategorikan sebagai orang ashabul yamin kan, ada juga dosa tetapi tidak banyak. Lalu Allah Ta'ala membisikkan kepada dia, hei fulan, kamu ada dosa kan dengan aku, kata Allah kan. Dia bagi buku amalan di sebelah kanan, kemudian dia membisikkan, hei fulan, dalam bisik. Allah Ta'ala a'lam bisik yang macam mana? Bisik yang orang tak dengar. Dia kata, hei fulan, adakah kamu ini melakukan dosa kepada aku, kata Allah kepada fulan tadi. Fulan tadi kata, ya Allah, dalam buku rekod ni ada, ya Allah. Tak apa, aku maafkan kamu, aku ampunkan kamu, masuklah kamu ke dalam syurga. Walaupun ada dosa, tetapi kita terus dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga Allah Azza wa Jalla tanpa diazab oleh Allah. Tapi sekiranya ada dosa, maka kita dihukum oleh Allah dengan kadar dosa tersebut. Kemudiannya kita akan
dibawa kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini kalam dia. Okey, awal kalam. Baik, kemudiannya lagi dengan ketiadaan terdahulu azab, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iftahu ala sabyanakum awal kalamihim la ilaha illallah wa akhir kalamihim la ilaha illallah. Faman kana awal kalamihi la ilaha illallah wa akhir kalamihi la ilaha illallah summa ash alfun sanah ma su'ila anil dhanbi wahid. Itu di antara dalil dia. Kan? Maksudnya pengarang kitab ni kata tadi, lafaz-lafaz yang kamu kena ungkapkan semasa kamu hendak dalam keadaan sakaratul maut adalah la ilaha illallah, bukan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah huwa seperti yang didakwa oleh Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Ini tidak ada dalil. Maka di sini pengarang kitab ini dibawa dalil dan juga apa orang panggil dalil dan juga petanda-petanda yang menyuruh untuk kita membaca kalimah tersebut di akhir kehidupan kita semasa kita berada dalam sakaratul maut. Baik, artinya bukalah olehmu atas segala kanak-kanak kamu. Kita ambil sikit masa kita tak banyak. Nak habis dah tajuk dah. Artinya buka olehmu atas segala kanak-kanak kamu. Maksudnya kamu kanak-kanak kamu kalamnya. Kan hendaklah ada awal kalam yang diajarkan mereka itu la ilaha illallah. Kalau boleh anak kita biar ungkapan yang awal yang dia boleh sebut adalah la ilaha illallah. Ni dak papa mama boleh sebut seronok. Itu silap. Yang betulnya biar awal anak kita tersebut ungkapan yang kalimah yang paling awal la ilaha illallah. Kami dah cucu dah tak ada, anak dah besar dah, cucu pula. Cucu pun tak ada dah, cucu pun dah besar pula, cicit pula, ajar cicit. Kan? Lah kita masih ada peluang boleh anak, pastikan anak itu awal-awal ungkapan dia adalah la ilaha illallah. Kan ada seorang sahabat, dia kata di antara hidup dia kata, anak saya ni dia cerita bahawa anak dia ni boleh bercakap terus sebut Allah. Kan? Terus sebut Allah. Itu keseronokan dia. Tak apalah tuan-tuan. Kalau kita mampu la ilaha illallah, sebab itulah kalimat la ilaha illallah ini kita dengarkan kepada anak kita. Sebab itu orang dulu duduk atas duit la ilaha illallah, duk menyanyi pegang la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan orang dulu. Orang hari ni Hindustan, Doraemon, Upin Ipin. Kan? Lagi apa lagi? Janam Hindustan. Lagi apa lagi? Orang tu memperkenalkan kepada anak mereka. Kenapa nyanyi lagu tu? Senang dia lena. Orang dulu pun senang dia lena juga. Kan? Tapi ungkapan tersebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Tak situ je nah. Baik, ajarkan mereka itu la ilaha illallah dan ajarkan kalam mereka itu la ilaha illallah. Maka barang siapa adalah awal kalamnya la ilaha illallah, kalau anak dia tersebut awal kalamnya la ilaha illallah dan akhir kalamnya la ilaha illallah, kemudian hidup ia walaupun hidup 1000 tahun dia atas muka bumi ini, tiada ditanya akan dia daripada suatu dosa jua, tak akan dipersoalkan. Kan? Mungkin tuan, dia ada kalimah yang cukup hebat. Anak bukan mudah tuan-tuan. Bukan mudah kita nak memiliki anak yang mula-mula boleh bercakap dia sebut la ilaha illallah, payah. Tapi bila kata ada anak yang macam ni, maka anak tersebut adalah anugerah daripada Allah yang akan memperjalankan kebaikan, yang akan menjadi insan yang cukup hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi jenis ni payah. Sebab itulah dia punya kelebihan dia, walaupun hidup 1000 tahun tidak akan ditanya disoalkan akan dosanya jua. Kan? Pun dan apa dosanya jua pun. Dan banyak lagi hadis yang datang pada demikian itu. Maksudnya hadis yang suruh kita lafazkan la ilaha illallah ini di akhir kalam kita cukup banyak. Apabila engkau mengetahui akan demikian itu, kan maknanya kita dah tahu dah bahawa kalimah la ilaha illallah inilah
yang perlu kita tekankan bukan kalimah yang didakwa oleh Abdul Rauf tadi, Al-Fansuri tadi ni, maknanya itu kita tekankan. Maka janganlah engkau hiraukan dan jangan engkau berpaling kepada barang yang tersebut di dalam kitab Jawi. Terus dah ambil, kalau kamu mengaji, belajar, contoh kita kata, kan mungkin ada kan dalam kitab-kitab yang kita nampak pelik, yang kita baca buku yang kita rasa pelik, maknanya bersalahan dengan apa yang kita belajar. Maka cepat-cepat kamu berpaling daripada kitab tu, tinggalkan. Walaupun ada orang mengajak, kamu jangan terlibat sama. Sebab segala apa yang didakwa itu tidak ada asalnya. Contoh, ya, dia bagi contoh macam inilah kepada kita hari ini. Baik, dalam kitab Jawi itu, dan kepada orang yang mengajar akan manusia dengan pengajaran yang tersebut itu, kerana tiada ada asal baginya. Hak tadilah, sekali-kali dalam segala kitab hadis dan juga kitab ulama yang diiktibarkan dia, maksudnya pandangan hujah yang dibawa tersebut daripada dia, didakwa daripada dia, tidak disandarkan daripada Al-Quran, tidak disandarkan daripada hadis, dan juga tidak disandarkan mana-mana ulama. Baik, ia akan dia, hai saudaraku, hendaklah engkau mengikut dan berpegang dengan barang yang ada baginya asal. Maksudnya kalau kita nak belajar, kita nak memahami ilmu, mestilah perkara itu disandarkan yang ada asal daripada Quran dan hadis Sayyidul Anam, sebaik-baik ketua segala makhluk, dan ijma' ulama. Kemudian al-i'lam, ulama yang mengetahui ialah jalan yang dapat petunjuk, dan yang sebenarnya yang dapat kelepasan di dalam dua negeri. Maksudnya ilmu ataupun pandangan ulama yang boleh melepaskan kita daripada kesengsaraan hidup di dua negeri, iaitu dunia dan juga akhirat. Dan barang yang menyalahi akan demikian itu, akan jalan yang dan barang yang menyalahi akan demikian itu, iaitu perkara yang orang kata berdosa. Berdosalah kita maka iaitu bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap yang sesat dalam api neraka. Bid'ah ni bukan hukum, tapi dia satu perkara, satu perbuatan yang tidak ada asal daripada Nabi, tidak ada asalnya, bahkan bercanggah dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kan kullu bid'ah. Kullu bid'ah ni pendek katanya tu kena faham. Bukan ke semua bid'ah yang ada bid'ah yang sesat. Ada bid'ah yang hasanah, ada bid'ah yang wajib, ada bid'ah yang mubah. Kan tu kena tengok. Tapi yang disebutkan di sini bid'ah yang sesat, yang sengaja mengada-adakan. Nabi tak kata tapi dia kata. Itu yang kita bimbang. Kemudian disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bimbang. Baik, sesat di dalam api neraka, inilah akhir barang yang berlaku. Kemudian, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat, dan tiap-tiap sesat di dalam api neraka. Inilah akhir barang yang berlaku. Berlaku qalam atas menyurat. Maksudnya dia kata inilah pengajaran, kata-kata yang akhir untuk aku mengakhiri pena aku di atas kertas ataupun risalah ini dengan limpah kurnia Allah jua. Dan akan Allah hamba pohonkan, dan dengan kemegahan nabinya hamba tawasul, kan, bertawasul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Nabi, dengan kemuliaan Nabi hamba tawasul, minta memberi manfaat dengan dia, akan manfaat yang amim, Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Ini di antara risalah yang disebut oleh pengarang kitab ni tentang kehidupan kita. Kita perlu takut dan kita perlu sedar bahawa alam yang disebutkan ini adalah satu alam yang kita akan tempuhi. Tak boleh lari. Kan? Tunggu ke tak tunggu ke, tetap akan kita tempuhi. Yang perlu adalah persediaan bagi kita
untuk menghadapi gelombang kehidupan kita selepas kematian. Ini di antara pesanan perkara-perkara yang diajak oleh pengarang kitab ni supaya kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi saya ingat sekadar itu yang dapat disampaikan, dan insya-Allah pada kuliah yang akan datang ni masih lagi dalam risalah ini, tetapi berkisar kepada persiapan orang yang mati, kan, mandi mayatnya sebagainya lagi. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat bagi kita. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang tidak baik itu datang daripada kelemahan dari saya sendiri. Hakikatnya keduanya juga daripada Allah Azza wa Jalla. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shaghara. Allahumma a'inna ala dzikrika syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.